Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak belajar tentang apa Minggu lepas kita belajar tentang apa? Tentang siapa-siapa tahu tentang apa? Okey, siapa apa cikgu kita belajar minggu lepas? Kita belajar tentang ni cikgu. Organ pembiakan perempuan cikgu. Pandai betul. Okey. Hari tu kita dah tahu kan tentang organ-organ pembiakan perempuan. Jadi hari ni kita nak tahu tentang apa? Kita main dulu sebelum kita belajar, okey? Okey. Cikgu nak main apa ni? Berkertas-kertas bagai ni Okey. Cikgu nak main. Nak main apa ni? Sabar. Okey. Hari ni kita nak main cari perkataan organ pembiakan perempuan. Siapa cepat, dia dapat. Dapat apa? Dah ada lah hadiah cikgu nak bagi nanti. Okey. Nanti semua akan dapat kertas tentang cari perkataan organ pembiakan perempuan. Cari perkataan. Kamu kan pernah main. Takkan tak pernah beli kot buku cari perkataan tu. Word search. Okey? Ini kita nak main tu. Okey. Kita cari sama-sama, okey? Yang pertama, kita nak cari apa? Organ pembiakan perempuan ni ada berapa? Ada faraj, ada uterus, ada ovari, ada cervix, ada tube fallopian. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, ada 5 organ pembiakan untuk perempuan. Okey? Kita nak cari mana perkataan faraj ni. Cari huruf F. Mana F ni? F. F-A-R-A-J. Faraj. Okey? Faraj. Jadi kita gariskan. Faraj. Okey, faraj dah jumpa kan? Jadi kita kita slash dia. Kita cari benda lain pula. Okey, yang kedua. Cepat dia dapat. Uterus mana? Uterus. U-T-E-R-U-S. Uterus. Okey. Yang seterusnya, cari perkataan tentang ovari. Okey, ovari. Kita jumpa perkataan ovari, kita slash perkataan ovari. Kita cari pula cervix. Kita kena cepat. Okey, cervix mana? Kita jumpa cervix menyorok di sini. S-E-R-V-I-K-S. Cervix. Okey. Yang seterusnya, yang terakhir. Takkan kita tak jumpa kan? Tube
Wow, di bawah ni lah cikgu. Tube Fallopian. T-I-U-B. Tube. F-A-L-L-O-P-I-O. Fallopian. Okey, tube Fallopian. Kita slash tube Fallopian. Okey. Kita dah main kan permainan cari perkataan. Best tak? Best lah cikgu. Cikgu punya besar. Saya punya kecil. Tak apa. Nanti kita boleh main sama-sama. Cikgu buat lagi besar. Nanti kita buat sama-sama kat depan. Okey? Cikgu panggil salah seorang buat. Okey? Okey. Kita ulang balik. Organ pembiakan perempuan ada berapa? Ada 5. Faraj, ovari, uterus, tube fallopian, cervix. Okey, kita dah jumpa kan perkataan-perkataan dia kat sini kan? Jadi, hari tu kita dah tahu dah apa tu tube fallopian, kat mana tube fallopian, kat mana cervix, kat mana Faraj kan? Jadi hari ni cikgu nak ajar apa tentang perempuan punya organ pembiakan ni? Mesti cikgu nak suruh kita kenal apa organ-organ tu buat kan? Organ tu buat apa? Jadi kita nak tahu tentang fungsi organ pembiakan perempuan. Okey? Cikgu nak kamu fokus, okey? Fokus, okey? Kita buat sama-sama, okey? Kita belajar. Cikgu akan terangkan tentang organ pembiakan perempuan. Okey. Organ pembiakan perempuan. Hari ni kita nak tahu fungsi-fungsi dia. Hari tu kita dah label kan? Mesti awak tahu kan label-label dia kat mana. Jadi, kita label sama-sama dulu. Dekat mana Dekat mana ovari? Ovari, cikgu cakap hari tu dekat mana? Dekat yang ada telur-telur tu cikgu. Betul. Di sini ovari. Lepas tu tube fallopian. Tube fallopian cikgu cakap hari tu dia macam melengkung tu. Dia ada 2 belah. Tube fallopian. Okey, tube fallopian warna merah ni. Pandai. Lepas tu cikgu cakap apa lagi hari tu cervix. Cervix cikgu kata dia kat bahagian yang tengah-tengah tu, yang macam halus-halus tu. Cervix dekat sini. Lepas tu cikgu cakap uterus. Uterus dekat mana Dia yang ada ruangan tu cikgu. Kat sini lah cikgu. Okey, pandai. Okey, yang akhir sekali siapa tahu? Faraj. Okey, Faraj letak kat mana? Kat bawah sekali. Yang duduk kat bawah ni adalah Faraj. Okey. Pembiakan perempuan. Pandai. Okey, pertama kita nak tahu tentang
fallopian. Tube fallopian ni apa fungsi dia, cikgu? Okey, fungsi dia adalah dia sebagai saluran tempat mengangkut ovum dari ovari ke uterus. Dekat tube fallopian ni juga berlakunya proses persenyawaan. Okey, ingat dia adalah saluran yang mengangkut ovum dari ovari ke uterus. Kat mana ovari? Kan kamu dah tahu ovari ni yang bulat-bulat ni kan? Jadi, dia angkut ovum ke uterus. Ovum akan melalui tube fallopian ni. Tube fallopian ni yang angkut ovum ni pergi kat uterus. Okey. Ovum pula apa? Ovari ni apa pula fungsi dia, cikgu? Ovari ni tempat menghasilkan ovum. Okey, kat mana hasilnya ovum? Dekat ovari. Senang kan? Ovari tempat menghasilkan ovum. Apabila ovum telah dihasilkan, ovum akan diangkut melalui tube fallopian ke uterus. Okey, apa pula fungsi uterus ni, cikgu? Okey, uterus ni tempat perkembangan fetus jika persenyawaan ovum berlaku dan tempat melindungi fetus. Okey, uterus adalah tempat perkembangan dan melindungi fetus. Okey, ingat tu je, tempat perkembangan fetus jika persenyawaan ovum berlaku dan tempat melindungi fetus. Okey? Okey, kita dah tahu tentang uterus. Kita nak tahu tentang lepas uterus tu kan yang warna kecil ni adalah cervix. Cervix adalah menghasilkan cecair untuk apa? Untuk pergerakan sperma. Dia menghasilkan cecair untuk pergerakan sperma. Kalau tak ada cecair tu, sperma tak boleh nak apa? Tak boleh nak bergerak lah. Dia akan tersekat dekat situ kan. Sperma kita dapat daripada siapa? Daripada lelaki. Okey, sperma lelaki yang hasilkan. Kita hasilkan, yang perempuan hasilkan ovum. Okey. Lepas dah tahu cervix, kita tahu faraj. Faraj ni akan terima sperma daripada zakar. Kalau faraj tak terima sperma daripada zakar, tidak akan berlakunya lah proses ni. Okey? Okey, kita dah tahu kan? Yang pertama, kat mana terbentuknya ni tempat menghasilkan ovum? Dekat ovari. Ovari akan menghasilkan ovum. Apabila ovum telah dihasilkan, ovum akan diangkut melalui apa? Melalui tube fallopian. Tube fallopian ni dia berfungsi, dia angkut ovum yang dihasilkan oleh ovari melalui tube fallopian ke uterus. Daripada ovari ke uterus. Apa fungsi uterus? Uterus adalah tempat perkembangan fetus. Jika berlakunya persenyawaan, uterus akan melindungi fetus. Okey? Cervix. Cervix ni dia menghasilkan cecair untuk supaya sperma tu boleh bergerak. Okey, sperma ni datang daripada mana, cikgu? Siapa yang terima sperma ni? Siapa yang ada fungsi terima sperma ni? Siapa tahu? Siapa? Faraj. Faraj fungsi dia menerima sperma daripada zakar. Okey, Faraj akan terima sperma daripada zakar. Apabila sperma telah diterima, sperma akan melalui cervix.
Cervix akan hasilkan cecair dan sperma akan naik. Dan ovari menghasilkan ovum. Ovum akan melalui tube fallopian pergi ke uterus. Kat uterus itulah berlakunya perkembangan fetus. Dan bila berlakunya proses persenyawaan tu, uterus akan melindungi fetus tersebut. Boleh ingat tak? Ada 5 je fungsi dia. Yang pertama, senang je nak ingat. Okey, siapa yang terima sperma? Fungsi apa yang menerima sperma? Menerima sperma adalah faraj. Faraj dia terima sperma. Fungsi dia terima sperma. Bila faraj terima sperma, fungsi yang seterusnya adalah cervix. Sperma tu nak bawa ke mana? Sperma akan melalui cervix. Cervix akan hasilkan cecah supaya sperma tu boleh bergerak. Bila sperma bergerak, dia akan pergi ke uterus. Kat uterus itulah berlakunya tempat perkembangan fetus. Jika persenyawaan ovum berlaku, dia akan melindungi fetus tersebut. Lepas tu ovari buat apa cikgu? Ovari dia menghasilkan ovum. Apabila ovum telah dihasilkan, dia akan melalui tube fallopian. Fungsi tube fallopian adalah dia mengangkut ovum daripada ovari ke uterus. Mesti kamu boleh ingat. Senang je. Okey? Boleh? Boleh tak ingat? Boleh ingat tak? Okey. Cikgu akan cabut ni. Okey. Kita akan pergi kepada aktiviti. Aktiviti yang kita akan lakukan adalah, cikgu nak nanti kamu akan ambil salah satu, setiap seorang akan lekat ke hadapan mengikut bahagian-bahagian yang tertentu, label-label yang betul. Okey? Okey. Cikgu tunjukkan macam mana cara dia. Yang pertama, ovari. Ovari dekat mana? Dekat sini cikgu. Ovari dia buat apa? Dia menghasilkan ovum. Okey, uterus dekat mana? Uterus dekat sini cikgu. Uterus tempat perkembangan fetus. Faraj dekat mana cikgu? Faraj dekat bawah sekali. Pandai. Okey. Lepas tu cervix. Cervix dekat mana cikgu? Cervix dekat sini. Dia menghasilkan cecair supaya sperma tu boleh bergerak. Dan akhir sekali adalah tube fallopian. Okey. Macam itulah cikgu nak kamu labelkan. Okey? Aktiviti yang pertama. Kita pergi kepada aktiviti yang kedua. Okey, tunggu. Okey. Cikgu nanti akan bagi kamu kertas. Lembaran kerja. Lembaran kerja ni kamu akan labelkan raja dia seperti ni. Dan kamu akan labelkan dan kamu akan tulis fungsi-fungsi setiap yang kamu label. Okey? Kita buat sama-sama. Cikgu tunjukkan macam mana cara dia. Okey, yang pertama kita buat sama-sama, okey? Nanti kamu akan buat. Okey. Yang mana ni kita dah tahu kan. Ni apa tadi kita dah bincang tadi. Okey, kita buat tube fallopian.
Tube fallopian dia fungsi dia apa? Ya. Tube fallopian dia adalah saluran. Nanti tempat mengangkut ovum dari ovari ke uterus. Kat lembaran kerja kamu buat macam tu. Seterusnya, ni bulan-bulan ni mesti kamu tahu kan? Ovari. Ovari dia buat apa? Dia menghasilkan ovum. Okay. Seterusnya, uterus. Uterus apa fungsi dia? Buat sama-sama. Tempat perkembangan fetus. Jika berlaku persenyawaan ovum uterus kan melindungi apa? Fetus. Okey. Seterusnya, faraj. Yang bawah sekali. Faraj apa fungsi dia? Fungsi faraj dia menerima sperma daripada zakar. Akhir sekali. Apa yang tengah-tengah ni? Apa? Cervix. Cervix apa? Mesti kamu tahu kan, menghasilkan cecair untuk menggerakkan sperma. Jadi kat lembaran kerja kamu akan bentuk seperti ini, okey? Kamu akan labelkan dan kamu akan tulis setiap fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama adalah kita tengok, kita check, okey? Betul ke tak ni? Okey, ovari. Ovari dia menghasilkan ovum. Cervix
dia menghasilkan cecair untuk pergerakan sperma. Faraj, dia menerima sperma daripada Zaka. Uterus, tempat perkembangan fetus jika berlaku persenyawaan ovum. Uterus akan melindungi fetus. Dan akhir sekali, tube fallopian, saluran tempat mengangkut ovum. Dari mana? Daripada ovari ke uterus. Okey? Boleh ingat tak? Boleh ingat tak? Boleh ke tak ni ingat ni? Kita nak sampai penghujung dah ni. Okey? Okey, dah habis dah pembelajaran kita pada hari ini tentang fungsi organ pembiakan perempuan. Okey. Cikgu akan tanya, okey? Hari ini kita belajar tentang fungsi organ pembiakan perempuan. Organ pembiakan perempuan ada berapa? Ada 5. Yang pertama, faraj, cervix, uterus, tube fallopian dan ovari. Okey, kita terangkan satu-satu. Apa itu fungsi faraj? Faraj dia menerima sperma daripada Zaka. Zaka ni adalah organ pembiakan lelaki. Okey, yang kedua. Yang kedua apa? Cervix. Cervix adalah dia menghasilkan cecair supaya sperma yang diterima oleh faraj tu dapat digerakkan. Okey? Yang ketiga adalah uterus. Uterus tempat perkembangan fetus jika persenyawaan ovum berlaku dan tempat melindungi fetus. Dan seterusnya tube fallopian. Tube fallopian ni dia fungsi dia adalah saluran tempat mengangkut ovum dari ovari ke uterus. Dekat tube fallopian ni lah berlakunya persenyawaan. Okey? Ingat. Ovari ni dia hasilkan apa pula cikgu? Fungsi dia. Fungsi ovari adalah dia menghasilkan ovum. Ovum yang dihasilkan tu akan melalui tube fallopian pergi ke uterus. Habis pembelajaran pada hari ini tentang fungsi organ pembiakan perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.